Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan izinnya, kita masih lagi dapat bersama pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu 10 Disember. 10 Disember. Lagi 20 hari berakhirlah tahun 2022. Cepatnya masa berlalu. InsyaAllah kita memohon semoga umur kita panjang. Kita dapat bertemu dengan tahun 2023. Sekarang kita sudah bertemu dengan kita bertemu dengan tahun 1444. Oh, cantik tarikh tu. Cantik tarikh tu. Ada orang pilih tarikh untuk buat kahwin. Tapi kalau untuk melahirkan anak tak boleh pilihkan tarikh. Tak boleh. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan Kota Baru, cuaca masih lagi hujan daripada semalam. Oh, air naik. Air sungai tak naik. Air hujan di kawasan ini. Kawasan bandar apa semua. Kalau kat rumah Atuk ni hujan, nak keluar ke jalan besar tu adalah satu kaki. Kereta pun rasa macam itulah. Kalau highlight okey. Highlight okey lagi lah. 2 kaki boleh pergi lagi kalau highlight. Tapi kereta biasa, satu kaki pun dah rasa lain macam dah. Suasana kita. Hujan. Hujan lebat. Hujan lebat. Bagi tahu tak ni. Bakar pisang. Kalau tak ni tidur biarlah. Bakar pisang. Tak ni tidur biarlah, jangan ganggu dia. Okey, sembang-sembang hari ini. Yes, quote of the day. Bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Dari Kota Baru, 10 Disember. Hari Sabtu. Cepatnya hari-hari masa berlalu. Setiap hari. Tajuk kita hari ini. Jagalah anak kita. Peliharalah anak kita. Baik-baik. Bukan senang tau. Bukan senang. Hebat orang tua kita dulu. Dengan tak belajar, tak sekolah. Mak bapak Atuk tak sekolah pun. Tak sekolah. Tapi dia boleh mengajar kita. Alhamdulillah. Sampai jadi orang macam ni. Jadi orang. Bukan senang bro. Bukan senang. Alhamdulillah hebat dia. Arwah mak, arwah abah, arwah Atuk ayah. Arwah mak dia guru Al-Quran. Dia guru Al-Quran. Dia mengajar Al-Quran. Ramai anak murid dia. Al-Quran. Tak apa. Potong pisang tu. Nak makan pisang ni bakar. Tak nak tak apa. Nanti Tony buat roti canai lah. Roti canai ada lagi. Nanti Tony bangun sekejap lagi ya. Bukan senang. Mengajar mendidik anak. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang inilah fitrah. Lumrah alam. Dalam soal menjaga anak-anak ni, kalau kita lihat bagaimana binatangnya begitu sayang kepada anak-anak dia. Begitu sayang. Kita lihat bagaimana monkey. Anak dia bergantung di dada ibu tu, bergayuk macam mana pun. Tak jatuh. Tapi ada jugalah pernah jatuh sekali-sekala. Tapi banyak tak jatuh lah. Dia kuat, tapi dia punya sayang kepada anak dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada kawan Atuk tu, dia ada senapan. Dia senapan. Dia kata dalam banyak-banyak binatang yang dia tembak. Banyak tembak. Satu hari dia tembak kena beruk. Kita panggil beruk lah. Monyet yang ekor panjang tu. Sekali dia tembak kena ibu dia. Kena ibu dia tu, ibu dah mati dah. Anak datang menyusu tak. Allahu Akbar. Sedih dia kata. Sejak tu dia tak tembak lagi maki ni, beruk ni. Ya, nenek cantik. Assalamualaikum Takji. Waalaikumsalam. Apa khabar nenekku? Nenek tak hujan ke di sana? Di sini hujan. Di Sinun. Di Sinun. Jadi sejak dia tembak
Monyet tu mak dia tu meninggal, anak datang menyusu lagi. Apa perasaan kita? Allahu Akbar. Dia kata sejak tu Ji, saya tak tembak dah monyet ni. Tak tembak dah. Saya tembak tupai, babi hutan gitulah. Saya tembak. Jadi tajuk kita hari ini menjaga anak. Menjaga anak-anak dengan baik. Dengan baik. Jaga kita. Ya, Nescafe Ais satu. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Nenek baik. Sini mendung. Oh, mendung. Kita hujan, nenek. Ni pakai baju 2 lapis ni. T-shirt lagi dalam. Tak tahan. Sejuk. Ini mungkin 20 ke 18 ke. Rasa macam kamera Highland ni. Sejuk nenekku. Oh, sejuk. Jadi kita tengok kepada benar. Begitu juga macam kita kata ibu ayam. Ibu ayam, mother chicken, mother chicken, kan? Dia anak dia ikut belakang kan? Anak dia ikut belakang. Kenapa ibu ayam pergi dulu, anak ikut belakang? Anak tak pergi dulu. Tak pergi. Ibu pergi dulu. Ada sebab-sebab tu. Bukan sengaja. Jadi sebelum kita cerita mengenai anak-anak kita cerita dulu bagaimana ibu ayam menjaga anak dia. Sebab apa? Sebab ibu ayam pergi dulu, mana dia nak pastikan di hadapan itu selamat. Selamat bro, selamat. Tak ada harimau, tak ada Mr. Long Snack apa semua. Jadi dia pergi dulu, anak ikut belakang. Anak itu selamat. Anak itu selamat. Ada juga. Ataupun semasa nak melintas kereta. Melintas jalan. Melintas kereta pula. Melintas jalan. Dia pergi dulu. Kalau mati ibu dia dulu. Anak selamat. Anak selamat. Berkorban apa saja. Itulah ibu. Itu ibu ayam tu. Ibu ayam manusia lebih lagi lah. Manusia lebih lagi. Jadi kita lihat bagaimana jenis-jenis binatang. Begitu mengambil berat tentang anak dia. Mengambil berat. Tapi masa ibu ayam jaga anak semua, kemana pergi bapa ayam? Bapaknya pergi mana? Bapaknya. Allahu Akbar. Isya, Ain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapa ayam pergi mana? Inilah bapa ayam ni. Oi, bapa ayam. Semasa hari hujan kan, hujan. Dia panggil semua anak dia kok. Bunyi macam itulah. Kok lebih kurang lah. Atuk pun tak pandai sangat. Ina, ya betul. Betul. Jadi anak-anak ayam datang masuk bawah kepak dia ni, bawah ketiak dia ni kan. Dia rela basah tau. Ibu ayam basah kuyup ni, basah kuyup. Tapi anak-anak di dada dia tu, panas. Itu ibu ayam. Kita tengok bagaimana iktibar daripada seekor ibu ayam menjaga anaknya. Dia sanggup berhujan, tapi anak-anaknya dapat diselamatkan di bawah kepak dia. Ya, Keiko. Assalamualaikum Tok. Apa khabar? Rindu Atuk. Waalaikumsalam. Atuk pun rindu kamu semua. Atuk sentiasa doakan supaya Quote of the Day. Siapa yang pernah mengikuti Quote of the Day, Atuk sentiasa diberi sihat. Dapat menaik umrah atau haji. Dapat rezeki yang banyak. Dapat isteri yang cepat. Isteri yang cepat pula. Dapat kahwin. Dia belum kahwin. Dapat anak. Itulah. Kita doakan. Bapa ayam cari mak ayam lain. Yalah kan dia kan freedom. Dia mana ada akad nikah bapa ayam kan? Dia tak akad nikah. Amin, Syah, amin. Jadi kita lihat bagaimana. Begitu juga kalau kita tengok binatang yang besar. Garang. Kalau harimau. Kalau harimau ada anak kecil, janganlah. 2 kilo pun kita tak boleh masuk dah daripada anak dia. Jangan. Memang dia bukan nak makan pun. Dia protect dia punya anak. Kita lihat binatang yang lebih besar seperti gajah. Bagaimana ibu gajah ni menjaga anak dia. Ada banyak cerita kita lihat bagaimana anak gajah jatuh dalam perigi besar. Jadi dia pergi cari orang. Sanggup pergi ke kampung cari. Dengan belalai dia kuik macam ni. Minta tolong. Jadi setengah orang tu dia faham lah. Dia faham, dia pun dia panggil orang. Orang buat tak tahu, dia panggil juga. Kemudian orang ikut dia. Ikut pergi, ada yang berani ikut pergi tengok anak dia dalam perigi. Jadi carilah jentera, buang tanah apa semua, buat lorong apa semua. Lepas anak dia. Dia pun dia bagi signal pula tu. Bagi signal terima kasih. Gajah kepada manusia kerana menyelamatkan anak dia. Begitulah peranan ibu. Peranan ibu.
Dah, hebat dah. Nah, binatang-binatang ni, binatang dia begitu hebat sekali. Protection dia kepada keluarga dia begitu kuat. Kata kalau kita lihat kadang-kadang binatang lebih kuat protection dia berbanding dengan manusia. Manusia pun kuat lah. Ada yang kuat lah. Ada kuat. Itulah tajuk kita hari ini. Penjagaan anak-anak oleh ibu-ibu bapa. Sebab benda itu adalah fitrah. Fitrah, tanggungjawab. Putri Bayu Senja. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita hairan bagaimana orang yang belum dapat anak berdoa siang malam, ya Allah, memohon rezeki anak ya Allah. Kan? Berdoa siang malam. Bila dah dapat anak, buat tak tahu je. Buat tak serius jaga anak dia. Hairan juga. Kalau kita lihat bagaimana fitrah. Katakanlah ayam kita bertelur. Macam arwah mak dulu pernah dia itik kan. Itik ni dia jarang, dia ram masuk dalam sakok dia tu. Tempat dia bertelur tu kan. Jadi itik ni dia tak duduk lama, menyebabkan telur dia tu rosak, susah nak menetas. Jadi arwah mak ni selalu ambil telur itik letak bawah kongsi dengan ibu ayam. Jadi ibu ayam kail lah. Kongsi dengan ibu ayam letak bawah perut ayam. Kalau kita lihat telur yang berada di bawah perut ayam ni, dia setiap 1 jam dia akan pusingkan telur tu. Pusing, bukan kata dia duduk atas telur tak buat, tak, dia mesti dia gerak-gerakkan telur tu. Dia gerak-gerakkan telur. Inilah Allahu Akbar, inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memberi akal kepada ayam bagaimana nak memastikan telur itu tidak rosak, telur itu boleh menetas. Itik bertelur, ayam menetas. Itulah, itik bertelur, ayam menetas. Betul lah Rizal. Jadi arwah mak ni ambil telur itik letak kat ayam. Tapi yang anehnya, yang seronok lagi kita tengok, bila itik itu menetas, ayam juga jaga. Dia kira walaupun rupa tak sama, tapi ayam masih jaga. Dia ingat ini anak dia. Jangan usik anak itik yang diram oleh ayam tau. Jangan usik. Ibu marah ni, macam ni marah. Dia jaga anak itik. You tahulah anak itik kan. Jumpa air dia pergilah, tinggallah ibu ayam. Ibu ayam tu duduk kat darat lah. Kok tak nak balik dia anak itik. Duduk main tu lah. Anak itik terus main dengan air. Itulah Putri Haji, betul. Itulah fitrah. Semula jadi bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan situasi itu seperti itu. Bagaimana kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Penjagaan, dia punya responsibility, kepertanggungjawaban ibu kepada anaknya begitu tinggi. Begitu juga dalam sirah nabi-nabi. Nabi-nabi. Kita tengok bagaimana sirah Nabi Musa. Semasa Firaun mendapat satu takbir, satu mimpi. Akan lahir seorang anak laki-laki. Akan menghancurkan Firaun. Ini mengikut ahli sihir dia. Maka Firaun pun marah dan murka. Mulai mengeluarkan arahan. Bunuh semua anak laki-laki. Anak perempuan boleh. Sebab apa? Anak laki-laki itu tak tahu mana satu. Tetapi anak laki-laki itu bila besar nanti, dia akan berlawan dengan Firaun, bunuh. Jadi apabila Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya secara sembunyi-sembunyi, lahir tengok anak laki-laki, maka nak buat macam mana? Kalau nak jaga Nabi Musa daripada baby ni, mungkin Firaun tahu akan dibunuh. Maka ibunya nekat hanyutkan Nabi Musa di dalam satu bekas. Satu bekas hanyut ke Sungai Nil. Sungai Nil lah, dia hanyut ke Sungai Nil. Setelah hanyut sekian lama, sedihlah kan. Dia mana seorang ibu terpaksa berpisah dengan anak dia kerana takut dibunuh. Sanggup dia dihanyutkan di Sungai Nil, sungai. Ya Joy, tu betul kan kucing tu buat rezeki. Tengok Brazil campak kucing, terus buku balik. Brazil campak kucing, terus buku balik. Tu tak tengok. Kucing tu pelihara kesayangan Rasulullah tau. Jangan enaya kucing.
Jangan naik kucing. Itu takdir Allah tu. Bola. Brazil bungkus dengan Croatia. Argentina okey. Netherlands bungkus. Ni dah. Assalamualaikum Baji. Betul tu. Apa yang diceritakan oleh Baji. Terima kasih ni dah. Jadi kisah sayangnya ibu, dia sanggup melepaskan babynya. Kerana apabila dia jaga ibu Nabi Musa ni, maka baby dia akan dibunuh. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bakul yang menghanyutkan baby Musa itu masuk betul-betul di taman istana Firaun. Kebetulan pada masa itu dayang-dayang istana sedang bermain di tepi sungai. Dan isteri Firaun Asiah juga ada di situ. Terus bakul itu masuk. Dan terus sampai kepada Asiah. Asiah tengok. Asiah ni ialah seorang isteri yang tidak ada anak. Tidak ada anak Asiah ni. Jadi Asiah pun ambillah bayi itu, dan apabila Firaun mendengar suara budak lelaki menangis, maka dia terus terkejut. Ada budak lelaki dalam rumah ni. Bunuh. Bunuh. Jadi Asiah pergi menghadap Firaun, mintalah jangan bunuh. Ini kita dapat ni seorang baby lelaki ni. Kita kan tak ada anak. Firaun ni begitu sayang kepada Asiah. Asiah ni orangnya cantik. Jadi Asiah sudah menjadi ibu angkat kepada Nabi Musa. Ibu angkat kepada. Itulah kuasa Allah. Dalam saat kamu nak membunuh anak laki-laki, aku bagi anak laki-laki pada engkau. Asiah tidak ada anak. Okey. Maknanya Firaun pun oleh kerana sayang kepada Asiah, maka dia pun biarkanlah Asiah jaga Nabi Musa daripada kecil. Kenapa Asiah tak dapat anak? Ini dia ada cerita, ada sirah dia juga. Asiah ini ialah seorang wanita yang cantik. Dalam keluarganya. Dia sanggup menjadi Firaun. Bila dia jadi isteri Firaun, kejahatan Firaun itu menurun. Jahat Firaun ni oleh kerana dia nakkan sangat kepada Asiah, dan dia dengar kata Asiah. Jadi Firaun pun menurun jahatnya. Itulah. Dan ada mengikut hadis banyak yang dicerita semasa yang salah satu sebab Asiah ni tak dapat anak, semasa Firaun nak bersama dengan Asiah, sebenarnya ada makhluk lain yang menyerupai Asiah yang tidur bersama Firaun setiap malam macam itulah. Sebab itu Asiah sebenarnya ialah seorang dara sehingga ke akhir hayat dia. Akhir hayat. Sebab tu ada orang kata macam mana Asiah yang beriman itu boleh duduk bersama Firaun? Tidak. Sebenarnya itu lembaga lain. Itu mengikut sirah. Ya, kucing garung. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi kepada semua. Semoga di bawah lindungannya. Amin. Kucing hadir. Kucing hadir. Terima kasih Sodin Kosnak. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Tok. Atuk apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Morning. Atuk sihat alhamdulillah. So far sungguh alhamdulillah sangat. Mahal sangat sihat ni. Ya, ombak pantai. Assalamualaikum Tok. Dan juga sahabat semua. Waalaikumsalam. Sahabat semua. Amin. Terima kasih. Semoga hari ini lebih baik dari hari Khamis. Amin. Lebih baik daripada hari Khamis. Jauhnya kau. Jadi sehinggalah Asiah ini sebenarnya ibu angkat kepada Nabi Musa, dan Asiah beriman kepada ajaran Nabi Musa yang dibawa daripada langit. Dan Asiah ini adalah di antara 4 ibu syurga. Wanita yang menjadi ibu angkat, menjadi salah seorang daripada 4 ibu syurga. Walaupun Firaun begitu sayang kepada Asiah, suatu hari Firaun juga bunuh Asiah. Tapi Asiah sudah diangkat oleh Allah SWT untuk menjadi ibu syurga. Ibu syurga ada 4. Ada 4 orang. Jadi satunya Asiah. Jadi bagi seseorang wanita, ombak pantai, selamat hari Jumaat tu. Hari penghulu hari. Hari penghulu hari. Hari ini Sabtu bro. Semalam hari Jumaat. Betul. Hari Sabtu. Jadi Asiah ini salah satu daripada contoh wanita di dunia hari ini. Kalau kita nak bandingkan, ialah wanita yang mendapat seorang suami yang zalim. Suami yang berkuasa.
luar biasa tapi zalim. Tapi dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dengan anak angkatnya Nabi Musa. Dia beriman sehingga dia melalui liku-liku hidupnya dia menjadi ibu syurga. Seorang ibu syurga. Itu contoh. Jadi kalau anda ada suami yang jahat, tidak sejahat Firaun, jangan minta cerai lah. Sebab Asiyah tidak pernah minta cerai. Asiyah tidak pernah minta cerai dengan Firaun. Tidak pernah. Ya Ustaz Utara, Tok Cuk. Assalamualaikum Pak Haji Mat. Waalaikumsalam Tok Cuk Kedah. Apa khabar? Nescafe Amin. Amin. Nescafe Amin. Jadi kalau suami anda tidak sejahat Firaun, kira baiklah tu. Kira baiklah. Jangan sekali-kali minta cerai. Asiyah menjadi ibu syurga. Ibu syurga, tempat tertinggi, syurga Firdaus. Kerana patuh kepada suami. Jahat tak Firaun? Jahat. Sebenarnya jahat. Jahat. Adi Yus, Assalamualaikum Tok. Sehat. Sehat. Balun Tok. Sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Adi Yus. Jadi jangan wanita-wanita kalau suami tidak sejahat Firaun, tak payah minta cerai lah. Ini atuk pesan lah. Sebab walaupun kau dapat suami yang tak baik di dunia ini, Allah akan gantikan syurga kepada kamu. So mana yang nak? Mestilah syurga kan? Okey, itulah tajuk kita, sayangnya. Sayangnya ibu itu kepada anak-anak. Begitu juga seorang lagi wanita ibu syurga ialah Maryam. Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maryam juga mendapat caci cerca kerana melahirkan anak tanpa suami. Mendapat kutuk mengutuk. Tapi Maryam ini sabar. Jadi sesiapa janda, Maryam ni contoh janda ibu tunggal yang suci murni. Murni berhadapan dengan situasi cerca masyarakat pada masa itu, melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dia juga adalah salah seorang daripada ibu syurga. Jadi sesiapa wanita ibu tunggal sekarang, berjuanglah. Sebab itulah contoh bagaimana Maryam ibu syurga. Hai Zul, layang World Cup World Cup. Sekarang Argentina dengan Croatia sudah ada. England dengan siapa lagi? England dengan Portugal. Morocco. Kita tunggu lagi. Ya, Asiyah tak minta cerai sebab Firaun sayang kat dia. Kalau suami yang tak sayang isteri, dia tu macam mana? Jangan kata dia sayang betul tapi dia zalim. Dia pukul Asiyah tau. Dia pukul Asiyah dan dia bunuh Asiyah. Dia bunuh Asiyah. Tapi Asiyah tetap sabar, tetap berdoa. Ada cahaya di hujung sana. Nescafe. Sabar Nescafe. Syurga menanti. Tak kira dia sayang tak sayang, jangan minta cerai. Contoh ibu syurga Asiyah. Jadi contoh ibu tunggal yang melahirkan anak. Ada ibu tunggal melahirkan anak tanpa suami, dikutuk, dikecek. Itulah Maryam. Kesabarannya adalah tinggi. Menjadi ibu syurga. Ibu syurga. Dan seorang lagi ibu syurga. Janda juga. Iaitu Khadijah. Khadijah kahwin dengan suami pertama, bercerai, meninggal. Suami kedua kahwin, bercerai, tak meninggal. Dan dia kahwin dengan Rasulullah, suami yang ketiga. Janda. Juga ibu syurga. You bayangkan. Janda dari ibu syurga. Ibu syurga. Janda. Kahwin. Dia juga ibu syurga. Dan Fatimah yang 4 ibu syurga. 4 ibu syurga. Yang keempat ialah Fatimah. 2 bersama Rasulullah. Hebat Rasulullah ni. Isteri dan anaknya ibu syurga. Allahu Akbar. Ombak pantai tanpa ibu, siapa kita? Belum tentu kita tak kenal dunia ini. Amin. Hebat. Amin. Betul sangat. Ya, Assalam Tok Mat. Semoga sihat semua. Ya, Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Kita tengok pengorbanan Khadijah. Hebat pengorbanan Khadijah. Kita tengok pengorbanan Fatimah. Hebat. Fatimah, suami Saidina Ali. Saidina Ali ni memilih tidak nak jadi kaya. Saidina Ali memilih sama jalan dengan Rasulullah, iaitu tidak memilih kemewahan. Tidak. Sederhana. Bahkan pada suatu hari, Fatimah
Fatimah berasa berat tanggungannya. Sebab masak kena buat sendiri. Repah ratus kena buat sendiri. Bukan macam sekarang. Sekarang masak berat, nak rice cooker, nak panas pakai microwave. Nama dulu mana ada. Jadi Fatimah buat sendiri. Jaga pakaian suami Sayyidina Ali. Jaga pakaian anak-anak Hasan dan Husin. Jaga makan minum mereka. Penat. Jadi apabila peperangan Badar, maka terdapatlah ramai orang ambil hamba-hamba. Maka Fatimah beritahu kepada suaminya, "Ya abangku Sayyidina Ali, aku memerlukan pembantu, boleh tak?" Sayyidina Ali kata, "Pergilah berjumpa dengan ayahandamu." Jadi Fatimah pergi jumpa dengan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Pergi jumpa. Pergi jumpa. Jadi, "Assalamualaikum ayahandaku, ya Rasulullah." Waalaikumsalam. Sebab Fatimah ni, Rasulullah begitu sayang kepada Fatimah. Sayang sungguh. Sayang sungguh. Sebab dia tahu keturunan Rasulullah ialah datang daripada akhir zaman ini melalui Fatimah, Hasan dan Husin dan seterusnya. Jadi apabila sampai ke rumah Rasulullah, Fatimah berkata, "Ya ayahandaku, aku penat ayahandaku." Penat, terpaksa. Dia ceritalah jaga anak apa semua. Dia jadi capek. capek. Ini aku memohon seorang hamba untuk membantuku. Rasulullah tidak benarkan. Tidak benarkan. Rasulullah kata apa? "Ya anakku. Ya anakku. Kalau engkau inginkan kekuatan, hendakkah aku ajar zikir kepadamu?" Maka Fatimah kata, "Ya ayahandaku, nak dengar." Dia kata, "Okey, perbanyakkan zikir. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Berzikirlah. Semoga kamu akan mendapat 2 kali ganda kekuatan daripada hamba saya." Kekuatan yang luar biasa. 33. Inilah satu-satunya zikir yang Rasulullah sebut berapa kali? Sebut 33 kali. Ini Rasulullah sebut ni. Kebanyakan zikir lain disebut oleh ulama. Yang ini Rasulullah sebut. Ya Fatimah. Sebab itu dia panggil zikir Fatimah. "Ya Fatimah, hendakkah engkau aku beri zikir yang boleh memberi kekuatan 2 kali ganda daripada hamba saya?" Kena amalkan. Amalkan. Apa zikirnya ayahandaku? Zikirnya ialah Subhanallah, Maha Suci Allah. 33 kali andaku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sekian alam. 33 kali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. 33 kali. 99 kali. Itulah zikir Fatimah yang diajar oleh Rasulullah kepada anak kesayangannya. Jadi Fatimah tak jadi ambil. Tak apalah, tak dapat pengasuh pun. Dia amalkan zikir itu dan dia mendapat kekuatan yang luar biasa. Boleh menjaga rumah tangga dengan baik dan sempurna. Baik sempurna. Itulah tajuk kita hari ini. Seorang ibu menjaga. Bagaimana Fatimah menjaga Hasan dan Husin. Bagaimana Khadijah menjaga anak Nabi 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Wah, itulah penjagaan. Itu tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari Quote of the Day. Bersama dengan Atuk hari ini, tajuk kita ialah kasih sayang ibu. Sayangnya ibu kepada anak-anak. Anak-anak. Kenapa kasih sayang ibu kepada anak begitu tinggi? Sedangkan bila anak-anak tak begitu kasih kepada ibu. Inilah. Sebab itu kedudukan ibu itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi kedudukan ibu di sisi agama Islam. Terlalu tinggi. Tak boleh derhaka kepada ibu. Apabila sahabat bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam keluarga kami kepada siapakah yang kami perlu patuh dahulu?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Oh, ya Rasulullah, selepas daripada ibu, siapa yang kita perlu patuh ya Allah?" "Ya Rasulullah, ibumu." Selepas ibumu, ya Rasulullah, siapa yang kena patuh ialah ibumu. 3 kali ibu. 3 kali ibu. Yang keempat, ya Rasulullah, siapakah yang kita perlu patuh dalam keluarga? Ayahmu. Yang keempat baru ayahmu. Ibumu. Penting ibu. Ibu. Tanpa kasih ibu, tiada syurga untuk kita. Amin. 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 Ombak pantai. Ombak pantai ibu. Sebab itu, bagi anak laki-laki, walaupun dah berumah tangga, dia mesti patuh kepada ibunya.
Ini ramai terbalik. Bini tak bagi balik, tak balik. Tak betul. Tak betul. Suami itu tak betul. Tak betul. Orang yang menyakiti ibu di antara dosa yang dikenakan di dunia dan akhirat, dibayar cash di dunia, ialah orang yang menyakiti hati ibunya. Bukan lagi kalau bergaduh lagi teruk. Lagi teruk. Lagi teruk. Menyakiti ibunya. Ada satu sirah. Sirah bagaimana seorang anak laki-laki. Anak laki-laki sukar nak meninggal. Selagi tidak dimaafkan oleh ibunya. Sedih kita dengar. Sedih. Sahabat Rasulullah datang, ya Rasulullah, apa nak jadi dengan sahabat kita seorang Rasulullah? Asyik nazak aja tak mati-mati. Tak mati-mati. Rasulullah pun pergi tengok. Oh, Rasulullah tanya isterinya, adakah dia masih ada ibu? Wah, Rasulullah hebat. Ada, jawab isterinya. Mana ibunya? Ada di hujung kampung. Ya, Sayyidina Umar pergi panggil ibunya. Jadi pergi panggil ibunya. Rasulullah suruh panggil. Ibunya kata tak mau pergi. Dia anak durhaka. Dia mengutamakan isterinya daripada aku. Marah ibunya. Okey. Sayyidina Umar bagi tahu, ya Rasulullah, dia tak nak datang. Hindun Ja'far, Assalamualaikum dan selamat pagi tu. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Pagi. Rasulullah kata kau kena pergi bagi tahu dia, aku panggil. Dia mesti datang. Jadi apa boleh beritahu? Dia panggil sekali lagi. Hai ibu, datang. Rasulullah panggil. Maka dia pun pergi jumpa Rasulullah. Pergi. Kenapa kau tak nak maafkan anak kau? Ya Rasulullah, dia mengutamakan isterinya daripada aku. Aku tak nak maafkan dia. Allahu Akbar. Anak sedang nazak ni. Anak dia orang nak ajar asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab, bro. Tok dah sarapan pagi belum? Minum ya. Minum. Apabila kita ajar dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh ikut. Inilah anak laki-laki durhaka kepada ibu. Ingat, sayang bini daripada bro. Ingat, tak masuk syurga bro. Ini dunia, tak boleh mati. Tak boleh mati. Rasulullah tanya ibunya, adakah nak maafkan ibu anakmu ni? Adakah nak memaafkan anakmu ni yang sedang nazak ni? Tak nak. Mak dia, dia sayang kepada isterinya, tak sayang kepada aku. Tak apa, betul tak nak ni? Betul. Oi, kawan-kawan semua, pergi cari kayu api. Kita bakar saja anak dia ni. Sebab kalau di neraka pun sudah tentu akan dibakar. Selagi ibu tak ampunkan dosa anak lelaki. Maka diambillah kayu dan dinyalakan api. Bosah api. Masa itulah ibunya menangis. Ya Rasulullah, aku ampunkan anakku. Janganlah bakar anakku. Jangan bakar anakku. Ya. Apabila ibu kata, ya Rasulullah, aku maafkan anakku, jangan bakar anakku, Terus anak dia boleh jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus meninggal. Allahu Akbar. Selamat daripada api neraka. Terus meninggal. Itu contoh bagaimana seorang lelaki yang tidak mengutamakan ibu, mengutamakan isteri. Tak boleh. Apabila ibu panggil kita sedang solat sunat, wajib berhenti solat sunat. Kena jawab ibu dulu. Jawab. Kecuali kita nak solat sunat, bagi tahu kepada ibu kita nak solat. Sampai tahap tu. Begitu juga wanita. Kalau suami panggil, kena berhenti solat sunat. Wanita, dia kena patuh kepada suami dia. Bukan kepada ibu bapa dia. Bukan. Dia kena patuh kepada suami dia. Sebab itu kalau dia nak solat sunat, dia kena beritahu, bang, saya nak solat sunat tau. Boleh abang? Boleh. Jadi dia tidak akan panggil kita. Tapi kalau kita tak bagi tahu dia, solat duha, sekarang waktu duha, dia ada hari tak kerja kan? Bagaimana ni? Bagaimana bini aku ni? Bagaimana? Yang, mana yang? Kita kena menyahut. Ya, saya di sini. Sekejap ya, saya nak solat. Sedangkan dah solat dah. Kena bagi tahu. Tak boleh. Dosa besar. Dosa besar tak menyahut cakap suami. Ada isteri merajuk, kunci pintu suami di luar. Woi, tak masuk syurga bro. Tak masuk syurga. Patuhlah kepada suami. Bagi wanita, bagi isteri. Kalau suami kata tak boleh balik. Tak boleh balik walaupun mak pak ibu bapa tak boleh. Tak boleh. Jangan balik rumah mak. Tak boleh balik. Walau apa terjadi, tak boleh. Tak boleh.
Tak boleh balik kalau tanpa izin. Tanpa izin daripada suami. Kuasa suami besar bro, besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuasa suami. Itulah. Contoh-contoh bagaimana. Kalau binatang peringkat awal bual bicara kita begitu bersungguh-sungguh, jaga anaknya. Maka suami juga ada tanggungjawab yang tersedia. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ayat penting. Bagaimana tanggungjawab lelaki kepada isteri dan anak-anaknya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jagalah dirimu. Maknanya suami kena jaga diri kita. Dan jaga diri anak-anak. Jaga diri isteri. Daripada dibakar oleh api neraka. Ini tanggungjawab laki-laki. Sebab itu apa sahaja dosa yang dibuat oleh suami tidak akan ditanggung oleh isteri. Tapi dosa yang dibuat oleh isteri dan anak-anak akan ditanggung oleh suami. Sebab itu kalau suami kita jahat, pedulikan. Kalau suami kita tak solat, pedulikan. Kalau suami kita menipu, pedulikan. Nasihat saja, dia tak dengar dia punya pasal. Sebab semua dosa yang dia buat tidak ditanggung oleh isteri. Saya minta dia dulu, silakan Nescafe. Semoga dimudahkan segala urusan, amin. Terima kasih banyak. Sudi jangan atuk pagi-pagi. Pedulikan. Suami jahat, pedulikan. Pedulikan, bagi nasihat sikit-sikit. Adalah cara kita tajuk lain bagaimana nak bujuk suami yang jahat ni, yang tak solat apa semua ni. Tapi semua itu tidak ditanggung oleh isteri. Jadi tak payahlah minta cerai. Tak payah. Assalamualaikum Tok. Lama tak masuk layan Tok. Ya Ati. Apa khabar Ti? Rindu ke Ati? Rindu ke Ati? Jadi jangan. Nah, biarlah suami kita jahat ke. Tengok Asia. Sejahat-jahat Firaun. Dia tak minta cerai. Tak minta cerai. Tetapi kalau menyakiti apa semua, ada undang-undang. Ada undang-undang. Boleh pergi jumpa kadi, dia kena lempang ke, sampai bengkak ke apa semua. Itu boleh. Ada hukum fasahnya. Hukum fasah. Tapi bagi isteri yang sabar, dengan kerana suami yang buruk, maka tempatnya ialah syurga. Syurga bro. Syurga. Takkan tak nak. Alhamdulillah Tok, sihat. Alhamdulillah. Contoh ibu yang hebat, isteri yang hebat, yang tak ada anak, ibu yang tak ada anak, ada anak angkat, sayang kepada anak angkat, sayang kepada anak angkat, sanggup diseksa oleh suami isteri, dan dia menjadi ibu syurga. Siapa tu? Asyah, isteri Firaun. Asyah beriman dengan Nabi Musa alaihissalam sehingga akhir hayat, sehingga dibunuh. Dia tetap tidak berganjak, beriman dengan Nabi Musa. Itulah bagaimana ibu angkat beriman dengan anak angkat. Itu contoh. Ibu angkat beriman dengan anak angkat, menjadi ibu syurga, the mother of syurga. Ini yang kita nak. Jadi seorang ibu kena pegang ni. Ada 4 contoh ibu syurga wanita adalah mewakili keadaan wanita di dunia hari ini sehingga hari kiamat. Bagi wanita yang ibu tunggal, ada anak pernah kahwin. Kahwin pertama meninggal. Kahwin kedua bercerai. Kahwin yang ketiga aman damai. Itulah Khadijah. Khadijah daripada ibu tunggal. Ibu tunggal ni ibu yang hebat. Ibu yang hebat. Ibu tunggal ni daripada empat ibu syurga. 3 ibu tunggal. Tahu, jangan main. 3 ibu tunggal. Tengok Maryam. Maryam melahirkan anak. Nabi Isa alaihissalam dicerca, dicaci sebagai seorang ibu tunggal. Tetapi dia ibu syurga. Asyah suami yang jahat. Suami yang jahat. Tapi dia kekal dengan beriman dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Dia syurga. Syurga itu contoh. Contoh semua ada. Dan Fatimah. Bagaimana seorang anak, seorang isteri muda yang setia kepada Sayyidina Ali, sanggup hidup sederhana, susah,
Sayyidina Ali memilih hidup susah tahu kena ingat Dia bukan tak kaya, dia boleh jadi kaya. Harta dia dapat saja dia infak, jabat dia infak. Dia sederhana. Pakaian satu helai je. Begitulah menantu Rasulullah. Menantu Rasulullah. Dia pilih menjadi sederhana, susah dia pilih. Sampai kadang-kadang tak makan 2 hari. Ada satu kisah, tak kala nak makan roti, Hasan, Husein, Fatimah dan Sayyidina Ali sedang nak makan roti, tiba-tiba rumahnya diketuk. Ya Amirul Mukminin, ya. Saya lapar, saya tak nak makan dah. 3 hari dah tak makan. Maka Sayyidina Ali pun kata, okey kita ambil makan ni bagi kat dia orang. Sampai anak dan isteri tadi tak makan. Fatimah marah. Tak. Hasan dan Husain marah. Tidak. Inilah contoh ahli syurga. Kalau kita, abang, utamakan orang ya. Kita dah tengah nak makan, dia bagi kat orang miskin. Kita nak makan apa? Kan marah tu. Marah. Sebab itu tidak dijamin syurga. Perangai kita teruk. Perangai kita teruk. Ini kena jaga bro. Kena jaga. Kena jaga. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi tanggungjawab lelaki. Seorang lelaki itu ialah jaga dirinya dan ahli keluarganya daripada api neraka. Daripada api neraka kena jaga supaya tidak dibakar oleh api neraka. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Api neraka. Ini contoh bagi wanita. Jadi jagalah. Bagi anak, anak yang durhaka. Tadi Atuk ada sebut dah. Anak yang durhaka. Anak durhaka. Tak masuk syurga. Tak masuk syurga bro. Dia dah di akhirat diseksa lagi. Ya, diseksa lagi. Diseksa lagi. Berat. Jadi ibu menjaga anak. Ibu menjaga anak dan anak juga kena menjaga ibu. Hujan terus lagi di Kota Baru, nampak gaya? Hujan. Sambung lagi hujan. Rumah Atuk ni jadi pulau dah. Nak keluar sini tak boleh, keluar sini tak boleh. Air dalam, redah je dengan kereta tu. Redah je. Jagalah daripada api neraka. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras-keras dan tidak mendurhaka Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Itulah beratnya tanggungan kita. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Nama tak masuk Tok. Farida apa khabar? Farida Razak apa khabar? Kota Baru hujan Farida? Hujan. Hujan sama. Jadi itulah. Jagalah anak kita baik-baik. Jagalah dirimu, keluargamu baik-baik. Jaga baik-baik supaya kita tidak dibakar oleh api neraka. Oleh api neraka. Banyak lagi kisah-kisah di mana ada lelaki yang tidak mengutamakan ibu. Tak boleh. Atuk nak nasihatkan anak lelaki mesti utamakan ibu. Kalau nak balik, ziarah rumah ibu dulu. Itu mesti. Dan Atuk nasihatkan kepada wanita-wanita di sana yang Atuk sayang semua. Ingat dia, ikutlah perintah suami. Jangan moncong. Suami kata, jom kita balik rumah mak. Dia pun moncong. Ada menjawab, ada tak nak Allahu Akbar. Jangan cari nahas. Jangan cari nahas masuk neraka. Ataupun yang menakutkan apabila isteri berpadatan lebih daripada suami. Dia ikut dia suami dia. Kesian suami dia. Suami dia tu akan masuk neraka kerana ingkar kepada perintah ibu. Jadi kalau kau sayang kepada suami, biarlah ikut perintah suami. Terima kasih kongsi ilmu terbaik. Terima kasih Hindun. Terima kasih. Jadi contoh ibu tunggal yang mendapat syurga. Ibu syurga. Dia dulu masuk syurga. Adalah contoh-contoh ada tadi. Jadi wanita ibu tunggal juga mempunyai ruang yang sama. Siti Khadijah itu Rasulullah ni suami nombor 3. Nombor 3 bro. Jangan main. Alhamdulillah masih beri kesihatan. Sehat. Terima kasih. Terima kasih sehat. Alhamdulillah.
Itulah kita kena jaga. Yang pertama, bagi isteri, utamakan suami. Bagi suami, utamakan anak-anak. Itu penting, terlalu penting. Banyak sirah. Banyak sirah yang Atuk sebutkan tadi sebagai kongsi kita, bahawasanya pentingnya kita memprioritikan dalam hidup kita. Memprioritikan mana yang lebih prioriti, keluarga kita ataupun keluarga suami. Okey, kita lihat kepada fitrah. Fitrah. Kalau kita lihat kepada binatang, tadi Atuk di awal bual bicara tadi, Atuk sentuh mengenai binatang. Bagaimana ibu ayam. Ibu ayam itu menjaga anaknya. Kalau waktu hujan dia buka kepak dia, anak masuk bawah. Sampai begitu sekali dia menjaga. Itu fitrah. Ya betul tu. Betul. Assalamualaikum. Alhamdulillah Tok Mat. Ya, Naik Nafidah. Naik Nafidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindu, maafkan saya. Mohon diri dulu, insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih tu kerana sudi jenguk Atuk. Sedih tu. Brazil kena comeback last minute. Itulah. Tapi gol yang dijari oleh Naimah tu cantik. Itu taktik cantik. Tapi itulah. Bola itu bulat. Bola itu bulat. Tapi pemain Croatia pun calang-calang tu. Semua ada best player in the world apa semua tu. Ada ramai di situ. Dia orang main hebat. Dia menang itu kan hebat. Tenang penalty kick ni bukan senang. Bukan senang. Dia menang penalty kick. Dan kita akan tengok. Kalau Argentina dengan Netherlands, sudah pun Argentina dah. Kita tengok Ronaldo dengan Morocco. Tengok macam mana Ronaldo Morocco. Lama saya tak masuk live tu. Saya dah tak kerja guard. Dah last 7. Oh, tak kerja dah. Oh, jadi duduk kat mana sekarang? Full time housewife lah. Boleh cari kerja tempat lain kalau suami izinkan. Tapi kalau suami tak izinkan, tak boleh lah. Tak boleh, kena ikut suami. Lelaki yang berusaha keras demi memenuhi nafkah keluarga itu banyak. Namun lelaki yang berusaha keras demi menjauhkan keluarga dari api neraka, itulah yang kurang. Ramai lelaki bekerja keras untuk memastikan isteri dan anak-anak dia mewah. Ini satu perkara yang lumrah, bekerja keras. Tapi ada juga yang pemalas. Tetapi tak ramai yang bekerja keras agar isteri dan anak-anaknya tidak dibakar oleh api neraka. Oh, ini kita menduka citakan kita. Jadi Atuk nak pesan kepada kaum-kaum suami itu, utamakanlah bekerja keras itu dalam agama. Bukan dunia. Bukan dunia. Salam Tok Brahma, Tok tengok bola. Tok Siti. Siti. Apa khabar? Waalaikumsalam, Ti. Utamakan dalam soal agama. Ramai suami yang sanggup buat 3 kerja. Pagi kerja lain, petang kerja lain, malam kerja lain. Kerana apa? Kerana nak cari duit. Untuk mewah. Ini silap. Silap. Kerana dia mengabaikan. Supaya anak dan isterinya tidak terjumus di dalam api neraka. Ini bahaya. Sebab jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Itu yang penting. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Tapi kita lihat kaum lelaki, ramai kaum lelaki lebih menekankan kepada berusaha mencari wang. Oh, kita kena ada wang. Kalau tak ada wang, hidup kita susah. Itu silap tu. Itu syirik namanya. Syirik. Sebab masa depan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki hak milik Allah. Kita tak boleh mengatakan kalau kita tak ada duit, kita akan susah. Belum tentu. Kalau ada duit pun susah ramai. Ramai orang ada duit susah. Dan ramai orang tak ada duit, tak susah pun. Di kampung tak susah pun. Di kampung buat padi benda gitu je. Anak 12, tak susah pun. Anak pergi sekolah jalan kaki, tak susah pun. Tapi ada orang Kuala Lumpur gaji 20,000. Gaji 20,000. Anak ada 2. Tapi nampak susah. Anak lintang bukan. Itulah. Jadi kita kena, ni peranan wanita. Jangan menekankan kepada abang ni pemalas lah. Pemalas, asyik pergi masjid je. Itu ayat tak betul. Itu ayat tak betul. Asyik pergi masjid je abang ni. Itu tak betul.
Tapi jangan ada 24 jam masjid. Itu tak betul lah. Pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar. Seorang sahabat itu asyik wirid di masjid je siang malam. Pada satu hari Sayyidina Umar panggil dia. Kau tak ada bini ke? Ada. Kau tak ada anak ke? Ada. Habis siapa yang jaga? Adik ipar aku yang bagi makan. Habis kau buat apa? Aku nak beribadat. Terus Sayyidina Umar pegang baju dia ni. Turun kau. Pergi cari duit ni. Bagi, jaga amanah. Sampai tak tu. Maknanya tak buat langsung pun tak boleh. Tak boleh. Tapi tak beribadat langsung tak guna. Tak boleh juga. Kena banyak bersyukur. Isyak. Betul. Jadi jangan tekan suami pasal duit tak cukup. Bang, duit kita tak cukup nak beli kereta bang. Bang kena kerja lebih ya. Ini tak boleh. Ini isteri yang tak patut durhaka ni. Durhaka. Mendera suami. Tak boleh. Tapi kalau bang tak pergi masjid lama dah bang. Bang kena pergi masjid. Itu bagus. Itu bagus. Bang, jom kita solat sama-sama di rumah. Abang jadi imam ya. Itu bagus. Itu bagus. Jangan sekali-kali bang kena pergi kerja tau. Minggu bulan depan saya nak beli handphone baru. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Itu tak bagus. Tak bagus. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan jagalah dirimu dan keluargamu daripada miskin. Tak ada. Tak ada. Allah tidak suruh jaga daripada miskin. Tidak. Tidak. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Itu. Jaga daripada api neraka. Bukan daripada miskin. Tidak. Allah suruh jaga daripada dibakar oleh api neraka. Allah tidak suruh jaga supaya keluarga kamu miskin. Tak ada. Tak ada. Jangan keliru. Wahai orang laki-laki, kalau nampak bini nak hidup mewah apa semua, beritahu dia. Saya nak pastikan awak masuk syurga tau. Sebab itu saya selalu balik ke rumah. Nak pastikan anak-anak solat pada waktunya. Baca Al-Quran, berzikir, berselawat 1000 kali satu hari. Semua anak-anak. Sebab apa? Sebab aku sayang kepada anak-anakku untuk memastikan anak aku masuk syurga. Itu bapa yang bertanggungjawab. Bukan kata, kau jagalah anak-anak saya nak pergi cari duit. Cari duit. Engkau tu solat ke macam mana? Ya Allahu Akbar. Kena banyak bersyukur. Ya. Salam hadiah Haji Tok Bah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa tak Bah? Tak jumpa tak Bah? Ya ayyuhallazina amanu pu anfusakum wa ahlikum nara. Tu Abah, ulas sikit. Wahai orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluarga daripada api neraka. Allah tak kata, wahai orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu daripada kemiskinan. Tak ada. Tak ada. Jangan takut miskin. Kalau kurang kerja sikit pun tak apa. Asalkan banyak beribadah. Salam hadiah Haji. Terima kasih. Terima kasih tu Bah. Ini jangan tekan. Suami, isteri jangan tekan suami. Bang kena kerja lebih tu. Bang kena buat overtime sikit Nanti bulan depan kita nak pergi makan KFC. Jangan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau tengok suami, bang dah masuk maghrib ni bang. Berhentilah main handphone tu. Itu boleh. Itu cantik. Itu cantik. Itu cantik. Ataupun suami Jan. Berhentilah main handphone tu. Pergilah masak untuk anak-anak. Itu boleh. Itu boleh. Tu. Assalamualaikum. Tenang is good. Tenang abang. Abang tenang. Tenang. Itu boleh. Itu boleh. Jadi bagi ketua keluarga lelaki, apa yang perlu dia tekankan ialah jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Bukan daripada miskin, bukan. Bukan daripada tak ada pangkat, bukan. Bukan kerana anak kita bermasalah, bukan. Argentina ke tu? Ke England? England ke Argentina? Atuk pegang Croatia kali ni. Croatia. Atuk rasa Croatia boleh menang. Sebab Croatia ni hebat. Dia boleh mengalahkan Brazil tu dah luar biasa. Argentina ada kelemahannya. Dengan Arab Saudi pun boleh kalah. England tu biasalah. Rare gitu. Pendapat tu lah. Jangan marah pula. Jadi itulah kita. Jagalah diri kita. Dan ahli keluarga kita daripada dibakar oleh api neraka. Apa maksudnya di situ? Jaga solat isteri. Isteri solat ke tak? Isteri kena jaga. Isteri kena jaga solat ke tak? Anak-anak solat ke tak? Anak-anak baca Quran atau tidak? Itu yang kena jaga. Itu kena jaga.
Isteri juga jaga. Kena jaga, semua kena jaga. Semua kena jaga, masing-masing jaga. Supaya kita terlepas daripada seksa api neraka. Itu yang penting kepada kita. Taatlah kepada Allah, jauhilah perbuatan maksiat dan perintahkanlah keluargamu itu selalu zikir. Perintahlah keluarga kita selalu zikir. Sekurang-kurangnya zikir Fatimah di awal buah bicara tadi. Atuk ada sebut mengenai zikir Fatimah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Jangan tinggal, sentiasa zikir. Setiap kali lepas solat, ya. Bila-bila masa, ya. Sebelum tidur, ya. Bangun pagi, ya. Sentiasa zikir. Zikir. Taatlah kepada Allah, jauhilah perbuatan maksiat dan perintahkanlah keluargamu berzikir. Zikrullah, ingat kepada Allah. Maka Allah akan menyelamatkan kamu daripada api neraka. Allah akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Dan memelihara keluarga kita daripada neraka adalah dengan mendidik dan pengajaran dari segi agama Islam. Itu penting, ya. Itu penting. Jadi kita kena jaga keluarga kita. Apabila jaga daripada api neraka di banyak. Menghormati orang tua. Jaga anak-anak kita supaya menghormati ibu bapa. Kena jaga. Jaga tutur kata. Bercakap yang baik. Jangan menipu. Kena jaga. Itu juga adalah ciri-ciri yang membolehkan kita masuk neraka. Apa beza orang surga dengan orang neraka? Senang je. Orang neraka semua yang tak baik neraka. Orang syurga semua yang baik syurga. Itu je kau nak kenal. Itu je nak kenal. Tak susah. Orang neraka menipu. Orang syurga tak menipu. Bercakap yang betul dan benar. Orang neraka durhaka ibu bapa. Orang syurga menghormati ibu bapa. Senang. Orang neraka berbohong. Orang syurga bercakap benar. Mudah kan? Membezakan. Jadi kalau sesiapa berjumpa dengan orang yang bercakap benar, maka dia itu ahli syurga. Bagi orang yang bercakap bohong, maka dia itu ahli neraka. Sebab kita di dunia ini, kita bercampur di antara ahli syurga, ahli neraka ni bercampur. Orang jahat, orang baik, orang macam-macam orang lah. Orang macam Fir'aun pun ada, macam pembohong pun ada, pencuri, penyangak, macam-macam ada, bercampur. Orang baik, Tuk Imam, Tuk Bilal, Mufti, orang baik pun ada, bercampur di dunia. Tapi apabila di akhirat, diasingkan. Orang jahat neraka, orang baik syurga. Jadi siapa yang masuk syurga, insya-Allah kita semua ni yang dengar ni masuk syurga, maka kita berada dalam kumpulan yang baik-baik. Mewah-mewah dalam syurga. Mewah, bidadari cantik, 70 bro. 70 bidadari. Bila masuk syurga, umur kita muda. Atuk ni umur dekat 70 dah. Masuk syurga insya-Allah, amin. Umur 30, jumpa dengan nenek kau. Jumpa dengan nenek kau dalam syurga, umur nenek 18. You bayangkan. Atuk kahwin dengan nenek, umur dia 27. Atuk tak ingat dia umur 18 tu, atuk tak kenal dia. Tapi di syurga nanti nenek kau umur 18. Kau bayangkan, lebih cantik daripada bidadari. Lebih cantik daripada bidadari bro. Dia menjadi ratu kepada bidadari. 70 bidadari. Itulah membezakan di antara syurga dengan neraka. Jadi orang yang kuat bohong, kau dibakar api neraka. Orang dalam neraka sentiasa dibakar. Orang dalam syurga sentiasa mendapat kemewahan. Tidak ada tidur, tidak ada baca Quran, tidak ada selawat, tidak ada dah. Dalam syurga tidak ada. Semuanya mewah-mewah. Nak apa makan sampai. Yang buruk-buruk tak ada. Tak ada dengki di syurga, tak ada. Tak ada perompak, tak ada. Di perompak tak ada dalam syurga, tak ada. Tak ada syaitan-syaitan, tak ada dalam syurga. Semua yang baik-baik. Busuk-busuk tak ada. Semua wangi. Tanah wangi. Awal tak ada. Panas-panas tak ada. Macam dalam aircon. Sentiasa aircon. Minuman pula susu, madu. Hebat-hebat belaka. Hebat-hebat belaka bro. Itulah syurga. Itulah syurga. Jadi di dunia ini kita kena pilih mana kawan syurga dan mana kawan neraka. Kita diberi pilihan. Kalau kita pilih kawan neraka, maka kawan neraka lah. Kalau kita pilih kawan kita ahli syurga, maka syurga lah. Macam mana nak kenal tu? Yang orang yang buat baik itu ahli syurga lah.
Ya orang cakap tak bohong, itu ahli syurga lah. Itulah ahli syurga, kau ikutlah dia. Masuklah syurga insya-Allah. Amin. Amin. Itulah, jagalah. Itu yang dimaksudkan dalam syurga dengan neraka. Sudah dijelaskan. Jadi sebab itu kita di dunia ini, bila kita ada buat silap, dimaafkan, istighfar, astagfirullahalazim. Kerana terlanjur, ada buat benda maksiat, ada buat benda mengaruh. Malulah orang muda kan, terang-tantang dulu. Kita rasa kita lah yang paling cantik, paling handsome. Adalah ramai jejaka yang mengorak kita, terlanjur sikit. Beristighfar, astagfirullahalazim. InsyaAllah masuk syurga. Masuk syurga insyaAllah. Akan masuk syurga kita. Amin. Itu yang kita nak. Jadi di syurga dengan neraka dipisahkan. Sebab itu hidup dalam syurga aman damai. Sebab tak ada penipu, tak ada pembohong, tak ada merebut jawatan, tak ada. Nak jadi Perdana Menteri, tak ada. Nak jadi raja, tak ada. Nak buat rumah besar, tak ada. Rumah lebih daripada besar dah. Daripada emas, lantai permata. Hebat belaka. Tak ada yang jahat. Jadi di dunia ini, sebab ada bercampur dengan jahat. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan budak-budak jahat. Budak-budak orang-orang jahat. Bercakap bohong, kita pun percaya. Allahu Akbar, na'udzubillah. Maka Allah bagi pintu taubat. Kita taubat, astagfirullah ya Allah. Aku silap ya Allah. Banyak bertaubat. Itulah membezakan. Jadi, mana yang nak? Susah di dunia ke senang di syurga? Ada orang tak nak susah di dunia. Dia nak enjoy. Life ni sekali je. Oi bro, you nak enjoy apa? Umur 25, 40 berkedut lah kau. 50 tak ada orang nak dah. Tak ada orang. Di syurga sentiasa muda. Umur 18 je. Wah, itu yang ceng tu. Bayangkan umur anda umur 18. Berapa ramai jejaka Q. Itulah anda di syurga nanti. Wah, jejaka tampan menanti anda. Wah, itu kita nak. Terima kasih tu atas nasihat. Sama-sama Isya. Jadi itu pilihan kita. Jadi kalau di dunia ini syaitan goda kita. Di syurga tak ada syaitan dah, tak ada orang nak goda. Jadi kalau kita digoda oleh syaitan, kita buat jahat, tersalah buat jahat, sengaja atau tak sengaja, minta ampun dengan Allah Subhanahu taala. Minta ampun dengan Allah Subhanahu taala. Astagfirullahalazim. Minta ampun. Apabila malaikat memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya kekasih Allah. Nabi Muhammad ni kekasih Allah. Allah paling sayang manusia. Dia sejak di atas muka bumi ni, daripada Nabi Adam sehingga kiamat, Allah paling sayang kepada Rasulullah. Rasulullah, apa Rasulullah minta Allah bagi, tapi ada juga yang tak bagi. ada juga tak bagi. Menangis Rasulullah bila Rasulullah minta, Allah tak bagi. Terutama Rasulullah tak ada minta untuk diri dia. Rasulullah tak pilih kaya, tidak. Rasulullah minta untuk umat-umatnya. Di antara yang Rasulullah minta dengan Allah ialah ya Jibril, berapa lama masanya umatku akan diampunkan dosanya setelah dia bertaubat? Setahun. Setahun daripada dia nak meninggal, maka tempoh itu, dalam setahun tu, sebelum setahun dia diampunkan. Rasulullah kata, oi lama, umatku tak ingat. Ya Allah, minta kurangkan lagi. Okey, sebulan. Ya Allah, lambat lagi sebulan daripada tarikh mati. Sehari. Sehari, besok nak mati, hari ni bertaubat. Ya Allah, pendekkan lagi. Maka Rasulullah kata sehingga nyawa dihalkum. Barulah Rasulullah terima. Maknanya pintu taubat ni nyawa dihalkum dah. Kalau kau tak nak taubat lagi, itu kau punya cari pasal lah, neraka lah kau. Rasulullah sampai tahap itu, berunding dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi kita janganlah tunggu nyawa sampai dihalkum. Janganlah tunggu. Buatlah sekarang. Astagfirullah. Rasulullah 70 kali satu hari beristighfar. Istighfar. Dan apa saja masalah yang dihadapi di dunia, apa saja kesukaran, masalah suami, masalah isteri, masalah anak, masalah jiran, masalah kerjaya, apa saja masalah, kita boleh atasi. Hanya perbanyakkan istighfar, insya-Allah. Astagfirullahalazim. Beribu-ribu istighfar setiap hari. Ya, setiap hari. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Banyakkan, insya-Allah. Allah akan buka jalan.
ke arah mana jalan penyelesaian. Allah akan bagi panduan, panduan yang ringan. Bagaimana nak menghati masalah kita, Allah akan tunjukkan jalan keluarnya dengan istighfar, berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah nazim, itulah senjata yang paling besar. Yang paling besar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semoga kita ditunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang baik. Itu penting. Banyak beristighfar, banyak beristighfar. Kerana anak-anak malas solat, anak-anak malas belajar, anak-anak malas bangun tidur, anak-anak malas baca Quran. Banyak beristighfar, banyak beristighfar, banyak berdoa, minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku tak mampu dah mendidik anakku ini ya Allah. Engkau bimbinglah kami ya Allah. Ya barik, ya barik, ya barik ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami semua ya Allah. Bimbinglah anak kami ya Allah. Setiap kali istighfar astagfirullah nazim, berdoa kepada Allah supaya Allah membimbing kita. Kita tidak ada daya dan upaya lagi. Sebenarnya semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wan, salam tu. Alhamdulillah siasa power tu. Waalaikumsalam. Power sama. Hujan-hujan power. Terima kasih tu. Kita kena minta dengan Allah. Minta Allah. Mata kita tidak akan berkedip tanpa izin Allah. Ya Allah, aku memohon mataku berkedip ya Allah. Ya Allah, Rasulullah minta dengan Allah. Ya Allah, aku mohon supaya mataku sentiasa berkedip ya Allah. Apa nak jadi jika mata tak berkelip? Apa nak jadi jika mata tak berkelip, bro? Allahu Akbar. Tapi kita lupa. Allah bagi kepada kita mata berkelip dengan cantik. Dengan cantik berkelip sama. Sama. Tapi Rasulullah minta izin dengan Allah. Ya Allah, bantulah aku supaya mataku boleh berkelip. Itu Rasulullah, ahli syurga. Kita ni apa? Kita ni apa? Allahu Akbar. Itulah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah supaya telingaku sentiasa mendengar. Mendengar dengan izinmu, telinga aku mendengar. Kita ada minta dengan Allah tak? Sebab apa? Sejak lahir telinga aku boleh dengar. Ya Allah, aku memohon izin denganmu ya Allah supaya hidungku boleh cium bau. Bau-bau wangi ya Allah. Bau tak wangi pun bau juga. Minta izin. Ya Allah, aku boleh bercakap ya Allah. Aku izin kepadamu supaya lidah aku tidak keluh ya Allah. Lidah aku masih boleh bercakap perkara yang benar. Perkara yang benar ya Allah. Boleh membaca Al-Quran. Boleh zikir ya Allah. Boleh selawat. Itu banyak benda yang kita nak minta dengan Allah tahu. Ya Allah, saya ada kaki ya Allah. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu supaya kakiku terus boleh melangkah. Kena minta. Ya Allah, aku ada tangan ya Allah. Alhamdulillah, syukur ada tangan. Aku mohon pertolonganmu ya Allah supaya tanganku boleh memegang dan bergerak. Minta. Minta dengan Allah. Minta ya Allah. Semua itu kena minta. Sebab itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat apa lagi yang kau nak dustakan? Banyak sangat nikmat. Bangun pagi banyak sangat atas diri kita, banyak sangat nikmat. Banyak sangat nikmat. Kadang-kadang ada orang yang tangannya sakit sebelah, sudah rasa tak ada nikmat. Banyak lagi baru tangan je, kaki okey, tangan sebelah okey, mata okey, hidung okey, telinga okey. Dia okey. Jangan jadi ayah dayuh dan suami dayuh, betul tak? Betul. Betul kan? Betul. Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Kalau duit dapat sikit terus merungut. Ya Allah, duit dapat sikit. Kau sehat tu lebih penting daripada duit, bro. Yang penting solat dulu. Masuk waktu solat dulu. Ya Allah, ya Allah. Lenanya tidur ya Allah. Lenanya tidur ya Allah, seronoknya. Masuk orang lain lena tidur ya Allah. Kejutkanlah kami supaya kami boleh tahajud. Bangun pukul 3, pukul 4, pukul 5 tahajud ya Allah. Dengan izinmu ya Allah. Kalau Allah tak izin kita tahajud, kita tak akan bangun. Kalau Allah tak ringankan tubuh badan kita, kita akan berat menunaikan tahajud. Tapi jika kita terkejut bangun, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, bimbinglah aku untuk aku menunaikan solat tahajud. Begitu juga solat duha. Ya Allah, sekarang waktu duha. Sekarang dengan buat bicara dengan Atuk Quote of the Day bersama dengan Atuk. Ringankanlah kami supaya menunaikan solat duha. Allah tak akan izinkan kalau kau malas. Kau malas, minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah aku untuk menunaikan duha hari ini. 4 rakaat ya Allah, 4 rakaat. 4 rakaat. Minta dengan Allah.
Nikmat iman dan Islam. Amin. Ya Wan, minta dengan Allah. Ya Allah, awalkanlah bangunku setiap pagi supaya aku tidak terlepas solat subuh dan aku dapat mengerjakan solat sunat fajar 2 rakaat. Solat sunat fajar 2 rakaat, ya Allah, ganjarannya dunia dengan isi-isinya sekali. Lebih baik daripada dunia dan isi-isinya sekali. Siapa yang solat fajar pagi tadi, dia jutawan hari ini. Dia tak payah risau soal berniaga. Dia tak payah risau soal pendapatan. Itu semua adalah untuk sara hidup, makan dan minum saja. Dia sudah menjadi jutawan, kaya raya. Kalau ditakdirkan meninggal dunia hari ini, dia berada di syurga. Lebih hebat daripada sebuah dunia. Amin. Itu yang kita kena buat. Itu kena buat. Ya Allah, ringankanlah aku untuk beribadat kepadamu. Kena minta. Kena minta. Seronok dengar Tok bagi tazkirah daripada cara politik kebencian. Teruskan Tok. Terima kasih. Wan. Ini Atuk. Ini putri. Putri Bayu Senja. Minta dengan Allah, ya Allah. Ni tak minta. Solat tak minta. Duit minta dengan Allah. Mana boleh? Ya Allah, bagi duit. Ya Allah. Ya Allah, nak harta. Ya Allah, nak kereta besar. Oi, kau minta solat dulu. Ya Allah, ringankanlah aku solat. Ya Allah, perbanyakkanlah, permudahkanlah aku dalam solat. Solat, ya Allah. Minta solat dulu. Ya Allah, aku nak zikir. Ya Allah, 1000 kali. Izinkanlah aku zikir 1000 kali. Kalau Allah tak izin 10 kali kau tidur dah. Kau dah tak sebut dah. Tak sebut dah. Cik Cha. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Cik Cha, apa khabar? Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Kurniakanlah kebahagiaan pada semua, ya Allah. Amin. Kena minta. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Limpahkan rezeki semua. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Rahim. Ya Wan. Susah dan senang. Sakit dan sihat. Ialah nikmat Allah yang bagi. Betul. Itu nikmat Allah yang bagi. Nikmat Allah yang bagi. Kita kena minta dengan Allah. Kalau kita dah terlintas di hati, ya Allah, aku nak solat duha. Lepas dengar Atuk berborak ni, Atuk borak Quote of the Day, bembang ni, aku nak solat duha. Pergi solat duha. Pergi. Jangan tak pergi. Apabila terlintas di hati nak solat, itu bererti hidayah sudah dapat. Notification. Teng. WhatsApp masuk. Teng. Solat duha. Tapi setan kata jangan, tak payahlah. Sunat je pun. Tak payah. Itu setan. Jadi kalau kau tak buat, apabila notification sampai, solat duha nak buat, tiba-tiba tak buat, berarti kau ikut setan. Kalau ikut Allah, kalau ikut malaikat, kau pergi solatlah. Jadi siapa yang tak solat lagi lepas ni, pergi solat sunat duha. 3 solat sunat yang Rasulullah tak pernah tinggal. Pertama sekali ialah solat sunat fajar. Yang kedua, solat duha. Yang ketiga, solat witir. Solat witir sebelum tidur. 3 rakaat. Saja aku solat sunat witir 3 rakaat, 1 salam. 1 salam. Tak ada tayat awal. Tak ada. Terus saja. Itulah Rasulullah. Tapi Rasulullah banyak solat sunat. Siapa yang nak masuk syurga? Siapa yang nak senang di dunia dan akhirat? Siapa yang nak masuk syurga? Ikutlah cara Rasulullah. Tiru je. Copy paste je. You tak payah fikir, tak payah reka. Nak ibadat macam mana nak masuk syurga, tak payah. Dah ada dah. Rasulullah dah bagi tahu dah. Solat Rasulullah buat. Bermula daripada awal pagi. Kita nak kongsi sikit. Ikut Rasulullah senang, semua clear. Ikut Rasulullah, semua clear. Rasulullah tidak tinggal harta bertimbul, tak ada. Aku tinggal kepada umatku 2 perkara, iaitu Al-Quran dan hadis. Siapa yang memegang dan beramal, pegang saja tak jadi. Pegang Al-Quran tak baca tak jadi. Pegang hadis tak jadi. Beramal dengan Al-Quran dan hadis, insya-Allah dia tidak akan sesat di dunia dan akhirat. Amin. Banyaknya dosa, takut dengan neraka api. Layakkah masuk syurga, ya Allah? Ya Allah, aku tak layak masuk syurga-Mu, ya Allah. Aku tak layak masuk syurga-Mu, ya Allah. Dan aku begitu takut kepada azabnya-Mu, ya Allah. Azab neraka-Mu amat pedih, ya Allah. Apabila dibakar, maka kulit kita ni akan hangus, akan keluar nampak tulang. Kemudian ditumbuh kembali kulit, dibakar lagi. Begitulah setiap kali akan berlaku, ya Allah. Tak tahan, ya Allah. Beratnya, ya Allah. Tapi aku tak layak masuk syurga-Mu, ya Allah. Ringankanlah hatiku supaya sentiasa untuk menunaikan ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bangunkanlah aku pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, supaya aku boleh solat sunat tahajud walaupun 2 rakaat. Ya Allah, awalkanlah pagi kita bangun dan bangkit. Semasa orang lain sedang tidur, kita beribadat. Itulah ahli syurga. Semasa orang lain sedang makan, kita berpuasa. Itulah ahli syurga.
Jangan lupa puasa Isnin Khamis. Sekurang-kurang 3 hari dalam sebulan. Itulah puasa Rasulullah. Tapi kalau boleh puasa Isnin Khamis, itulah yang terbaik. Dan paling baik puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Amalkan. Inilah amalan-amalan. Orang yang sentiasa puasa Rabu Khamis. Orang puasa Isnin Khamis. Puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa Nabi Daud. Maka insya-Allah akan boleh masuk pintu syurga melalui pintu puasa. Pintu puasa. Amal Rasulullah. Daripada awal pagi solat tahajud Rasulullah buat. Rasulullah baca Al-Quran sampai bengkak kaki. Baca Al-Quran sedang solat sampai bengkak kaki. Siti Aisyah kata bengkak kaki Rasulullah kerana berdiri malam terlampau lama. Terlampau lama membaca Al-Quran. Kita ada bengkak kaki. Kita tak bengkak kaki, kita tidur pun tak bangun. Allahu Akbar. Amin. Amin, amin. Sejuk hati dengan sekirah dua tu. Sejuk hati, man. Bangun pagi. Kadang-kadang kita bangun nak kencing. Kau nak kencing je. Lepas kencing kau terus tidur. Kau nak kencing itu notification tau. Allah telah bagi notification nak kencing. Terus ambil wudu. Pergi solat 2 rakaat, sambunglah tidur. Senang je. Amalkan, 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 amalkan. Rugi orang yang bangun nak kencing. Kesian, kencing dah bagi notification dah. Nak kencing itu adalah satu tanda bahawasanya dah kejut dah, Allah dah kejut dah. Ada orang kejut kerana mimpi. Mimpi je tiba-tiba terkejut. Allahu Akbar. Terus pergi solat tahajud. Ada orang kena tangan isteri. Tangan isteri tu kuat kan, tangan isteri. Kena atas muka. Allahu Akbar. Kena atas muka. Tengok buku 3. Terus pergi solat tahajud. Macam tu. Notification ni banyak cara. Dan ada orang terdetik di hati sendiri. Buka mata. Alhamdulillah. Pukul apa? Pukul 4. Pergi solat tahajud. Kena buat macam tu. Kena buat. Kalau nak masuk syurga. Kata susah masuk syurga. Memang susah. Tapi boleh. Allah tidak suruh akak pagar. Allah tidak suruh pikul guni beras untuk masuk syurga. Allah tidak suruh pikul beg simeng. Berat-berat semua tu. Tak mampu buat. Dia suruh solat je. Dikala orang lain tidur, kau solat. Dikala orang lain makan, kau puasa. Itulah ahli syurga. Itulah ahli syurga. Betul. Betul juga. Kena buat lah, puteri. Buat. Kena buat. Tak buat. Itulah. Zaman dulu, sahabat Rasulullah, semua ahli syurga. Sebab apa dia orang boleh jadi ahli syurga? Begitu mudah. Sebab apa yang diperintah oleh Rasulullah, terus dia orang buat. Apabila Rasul kata, aku menerima wahyu. Rasulullah kata, ya sahabatku, aku menerima wahyu. Maka disunatkan kepadaku supaya puasa Isnin Khamis. Sahabat terus puasa. Dia tidak soal ada. Berapa Isnin Khamis, ya Rasulullah? Berapa 2 hari, tidak 3 hari. Banyak songeh. Buatnya tidak. Banyak soal. Itulah payah masuk syurga. Tapi sahabat Rasulullah, puasa Isnin Khamis. Terus puasa. Solat duha. Solat duha. Terus solat. Berapa yang solat? 2 boleh. 4 boleh. 6 boleh. 8 boleh. 10 boleh. 12 boleh. 12 siapa yang solat sunat duha 12 akan mendapat istana emas berlantai ke permata di syurga. Hidup sibuk cari banglo dunia buat apa? Yang dunia ni tak ada apa. Kau buat semua tinggal. Yang tak tinggalnya di akhirat. Dengar tazkirah duha tu, macam hati ni kena cah. Tak boleh tak cah. Allahu Akbar. Allah pilih kita untuk bangun tahajud. Subhanallah. Betul nenekku. Allah telah pilih kita. Terlintas di hati. Tetapi syaitan akan masuk balik. Alah, ngantuk. Tidur. Akhir sekali kita ikut syaitan. Kata tak nak masuk neraka, tapi kau ikut perangai syaitan. Syaitan cukup marah kalau kita soal ibadat ni. Buat jahat, syaitan sokong. Ya Rohani, apa khabar? InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Atuk panggil atuk. Ya atuk, ya. Nenek duduk belakang tu. Nenek. Mana ada belakang? Tak ada. Dinding. Nenek ada tu. Tengah masak lah tu. Kejap lagi. Sementara tunggu dia masak. Yang masak kena berhenti makan lah. Berhenti makan. Kita bila detik tu. Macam sekarang ni. Dah dengar dah Atuk cakap kan. Atuk cakap lebih kurang solat duha. Buatlah duha. Kecuali yang ada masalah tu. Tapi nenek tak ada apa dah kan. Nenek ni tak ada apa lah. Dia dah pencen dah. Dia terus boleh solat. Solat duha. Terus boleh solat duha. Solat. Begitu juga dalam soal berselawat kepada Rasulullah. Berselawat. Kita kena ingat banyak fadilatnya berselawat kepada Rasulullah. Rasulullah tak kenal kita pada masyarakat kalau kita tak berselawat dengan dia. Tak berselawat tau. Berselawat. Ada ulama kata 1000 kali satu hari. Lebih lagi bagus. Lebih lagi bagus. Berzikir. Sentiasa berzikir. Berselawat. Kita tengok. Wanita. Wali wanita. Rabi'atun Adawiyah.
Dia berselawat 700,000 satu hari. 700,000 bro. Sebab tu dia jadi wali Allah. Wali Allah. Rabi'atun Adawiyah. Hebat. 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 Wanita. Wanita. Itulah pulau wanita. Jadi dalam soal ibadat ni, jangan pandang berat. Tidak berat. Ringan je. Cukup ringan. Untuk beribadat cukup ringan. Cukup ringan. Sebab kita kena tekankan kepada solat. Sebab apa Atuk selalu cakap solat? Sebab solat lah ibadat yang pertama yang akan disemak. Yang lain yang kemudian. Kalau solat lulus baru disemak haji, baru disemak puasa. Solat nombor satu bro. Solat nombor satu. Fail solat habis lah. Kau tak solat dibakar api neraka. Apa guna hidup dunia dibakar api neraka? Allahu Akbar. Dibakar lama. Okey. Kalau mengikut setengah ulama, berapa lama kita dibakar di neraka? Contoh. Katakanlah dosa kita kira-kira dosa kita apa ni 1,000 kilo. 1,000 kilo. Contoh. Sebab di pada masa nanti dosa pahala ni dia akan dapat dilihat berat dan ringan. Dosa 1,000 kilo. Pahala 900 kilo. Jadi kita ada hutang 100 kilo. Kan? Jadi kita dibakar di api neraka dengan kadar 100 kilo tadi. Dia apabila ditolak. Tidak kata dosa 1,000 kilo. Masuk neraka terus. Tidak. Dia tolak dulu pahala. Yang baki. Sebab itu kita kena berusaha supaya pahala kita lebih banyak. Bila pahala kita banyak, katakanlah pahala kita 1,000. Dosa kita 900. Kita ada lebih pahala 100. Jadi pahala 100 ni syurga mana? Syurga paling bawah sekali. Tak apalah. Dia paling bawah pun tak apa. Macam tu. Jadi sebab itu kita kena kurangkan buat dosa. Banyakkan. Kalau buat dosa ni kalau tak buat lagi bagus. Tapi susahlah kita ni. Ujian itu tanda Allah masih sayang kita. Benar. Benar. Ya Sirna, Assalamualaikum Tok. Terlambat join hari ni. Tak lambat. Tak lambat hujan kan. Hati yang terbakar pun dah kita tak tahan Tok. Ini ke pula api neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita harus ingat. Apa saja yang berlaku pada diri kita, keluarga kita, anak kita, apa semua, itu sebenarnya ialah notification. Notification. Ya, takkanlah sakit pun bagus. Ya, sakit bagus. Sakit itu bagus. Sakit itu kena sabar. Sabar. Sebab orang yang ditipu musibah, bila dia sabar, pahalanya lebih besar daripada orang yang mendapat rezeki, tapi dia bersyukur. Sebab itu orang susah, orang miskin ramai dalam syurga. Orang kaya walaupun dia banyak bersyukur, dia ramai dalam neraka. Jadi kita kalau miskin, kalau susah, sebelah kaki dalam syurga dah. Ini tak boleh. Allah bang, kita susah bang. Tengok orang sebelah pakai kereta besar. Kita ada macam ni je bang. Lu marah. Kau susah tu sebelah kaki dalam syurga dah. Inilah kena ajar bini kita. Biar supaya faham. Kita nak syurga ke nak neraka? Nak senang dunia, senang akhirat. Macam tu. Ya, Rok tolong dia. Ya, tuan. Ya. Apa khabar? Jadi kita susah ke? Kita sakit ke? Kita apa? Semua ada kebaikan. Tidak ada satu perkara yang berlaku kepada manusia itu keburukan. Sebab Allah sayang kepada hambanya. Hamba Allah, Abdullah, hamba Allah. Allah sayang. Allah nak masukkan kita dalam syurga. Nak masuk kita dalam syurga. Allah sayang kita. Tapi kenapa Allah buat neraka? Sebab kau tak dengar perintah dia, humbang dalam neraka lah. Tapi kalau ikut perintah dia, okey. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kau susah, kau tak ada duit, kau sabar, maka pahalanya berlipat ganda. Kena letak ke isteri, tak tahan telinga tu, tapi dia tetap isteriku. Kena bagi tahu dia, nak syurga ke nak dunia? Bagi tahu dia terus terang. Kita susah sikit, betul, kita akui susah berbanding dengan orang kaya. Bagaimana kita banding dengan orang miskin? Kita ada kereta kancil, kita ada Azia, kita susah nak balik tak muat anak-anak. Bagaimana orang motosikal? 3-4 anak satu motor. Dia kena macam tu. Ya, Assalamualaikum Tok. Tuan, apa khabar? Baik. Road tu. Redha Allah. Baik. Tolong bagi nasihat tu. Untuk elak dari dengar dan ikut mengumpat orang. Untuk elak daripada mengumpat orang, pertama sekali, kita kena mulai berzikir. Katakanlah, pertama sekali kalau kita dekat dalam kumpulan itu mengumpat, maka kita lari daripada kumpulan. Lari sebentar. Kalau di ofis kita tak boleh lari kan, dia meja sebelah. Kita takkan nak tinggal ofis kita.
mulut kita berzikir. Apabila kita berzikir, telinga kita tak mendengar. Apabila kita bercakap, telinga kita tak mendengar. Itu petua dia. Subhanallah, subhanallah. Apabila kita subhanallah, subhanallah, sekejap dia akan berhenti lah. Itulah petuanya. Ataupun pergi ambil wuduk solat 2 rakaat. Ambil wuduk solat. Boleh. Ataupun ambil MP3 buh di telinga, dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran. Pun boleh juga. Jadi setiap apa yang berlaku, setiap apa yang berlaku itu ada hikmahnya. Ada orang diuji dengan kemewahan. Diuji dengan pangkat dan sebagainya. Kalau dia tidak bersyukur, maka dia akan dilaknat oleh Allah SWT. Ada orang diuji dengan musibah, sakit. Sakit. Adakah dia redha dan dia bersabar? Kalau dia redha dan bersabar, maka dia akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Syukran Tuhan. Terima kasih. Asmaul Husna tak ingat, tapi harta dunia semua ingat. Wow. Wow. Kalau Allah bagi sakit kepada kita, maka itu kemungkinan ada 3 sebab. Pertama sekali, kalaulah kita ni ada dosa, Allah bagi sakit kepada kita kerana Allah nak menggugurkan dosa. Dengan syarat kita sabar dan redha di atas apa yang musibah yang kita terima. 1. Maka dosa kita gugur. Ada juga sakit kerana notification. Kita ni solat lambat, solat tak ikut waktu, durhaka ibu bapa, maka kita diberi sakit. Apabila kita beri sakit, kita musibah. Kita muhasabah diri. Apabila musibah terima, kita muhasabah diri. Kenapa aku sakit? Aku dah solat. Tengok. Aku menyakiti hati ibuku. Ya ibu, mohon ampun ibu, saya sakit sekarang ibu, maafkanlah atas kesalahan. Dan ada juga sakit. Satu lagi sakit kerana Allah nak angkatkan darjat kita. Kita ibadat kurang, nak angkat darjat supaya tinggi. Macam ahli ulama, maka diberi sakit. Apabila diberi sakit, kita sabar, kita redha, maka kita diangkat darjat. Sebab apa? Kita sudah tak ada dosa. Kita sudah orang baik-baik. Tetapi Allah nak angkat, sayang kita. Allah sayang kita. Nak angkat lagi supaya kita berada di tahap iman yang tinggi, syurga yang tinggi. Dia angkat lagi dengan beri kita sakit. Apabila kita sakit, kita sabar. Apabila sakit, kita redha. Solat jangan tinggal. Bagi orang kaya, dia dapat pahala ekstra jika harta itu disedekah. Bagi orang miskin, dia tak ada pahala sedekah, persekasa sikit je pada sedekah dia, tapi dia boleh masuk pintu puasa. Dia banyak berpuasa, Bila puasa kurang duit, kurang makan nasi, maka dia boleh masuk pintu puasa. Puasa pintu syurga ada 8. Macam-macam boleh masuk. Terpulang kepada amal ibadat kita. Itu yang penting. Yang penting kita boleh masuk syurga. Pintu mana? Orang kaya bukan menjadi syarat untuk masuk syurga. Tidak. Ramai orang kaya masuk neraka. Orang miskin tidak menjadi syarat untuk masuk neraka. Tidak. Orang miskin ramai dalam syurga. Ini Rasulullah kata. Rasulullah beritahu. Jadi orang kaya jangan banggalah. Engkau tu ramai masuk syurga, masuk neraka tahu. Orang miskin jangan sedihlah. Engkau tu ramai masuk syurga. Itu hakikatnya begitu. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Apabila Rasulullah pergi Isra' Mi'raj, maka malaikat Jibril buka pintu syurga. Rasulullah kata ramainya orang kaya. Buka pintu syurga, ramainya orang miskin. Jibril kata orang miskin ramai dalam syurga. Buka pintu neraka, ramai orang kaya. Dan neraka ramai orang kaya. So sekarang kau nak mana? Kau nak kaya, kau nak miskin? Pilihlah. Atau dah beritahu ni. Saya dah beritahu. Tapi ada orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Ada orang kaya seperti Sayyidina Osman. Sampai sekarang, harta Sayyidina Osman masih ada di Madinah. 1400 tahun. Harta yang berkat. Sampai sekarang, harta itu masih ada di Madinah. Ada di Baitul Mal. Berbilion duit Sayyidina Osman. Sampai sekarang. Sebab itu berkat. Cuba kita lihat orang kita sekarang. Bapaknya mati. Berjuta-juta duit. Tak sampai 5 tahun. Habis hangus bro. Habis hangus. Itu yang berlaku. Jadi apa faedah? Jadi kaya boleh. Bukan tak boleh. Tak salah pun. Pergilah. Tapi jangan tinggal ibadat. Sebab nak masuk syurga ni kena banyak ibadat. Bukan banyak cari harta. Bukan. Nak masuk syurga ni bukan tentukan pakai kereta besar. Bukan. Kita pakai motor pun tak apa. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita berbicara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Bagi ibu tunggal, dia kena ambil alih tugas sebagai suami. Maka jagalah dirimu dan anakmu daripada api neraka. Tapi bagi yang ada suami, jagalah dirimu dan isteri dan anakmu daripada api neraka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi esok insya-Allah.